Baik, Audia kembali bersama kami di Rampai Pagi dan seperti yang telah pun rakan saya nyatakan, sekarang kita bersama di wawancara kita mengenai dengan segmen keusahawanan iaitu inspirasi keusahawanan, dan tetamu kita iaitu bersama dengan Tuan Khairul Yazimanuddin bin Haji Burhanuddin, merupakan pegawai eksekutif yang akan menjelaskan ataupun ialah akan memberi pencerahan setiap apa sahaja nanti akan kita ajukan soalan untuk beliau. Baik, silakan Dato'. Assalamualaikum Tuan. Ya, apa khabar? Jadi pada pagi ini kita akan bersama untuk sama-sama mengikuti segmen keusahawanan dan inspirasi keusahawanan bersama Yang Mulia Tuan Khairul dan juga InsyaAllah sedikit masa lagi kita akan bersama sebab kita belum dapat mendengar suara Tuan. Suara tetamu kita mungkin kita cuba untuk mendapatkan suara beliau bersama kita. Jadi bila kita ni bercakap mengenai dengan bidang perniagaan ataupun keusahawanan ini, memang mereka ini banyak cabaran dalam mereka lalui daripada fasa awal hinggalah mereka berjaya, dan juga kejayaan yang sebenarnya rata-ratanya kalau kita ni lihat dan juga kalau kita ni dengarkan, kebanyakan di antara mereka ini akan berhadapan dengan ujian-ujian dan juga memberikan satu kejayaan ini bila diorang maintain macam orang kata ni indah pernah berputus asa untuk mencapai kejayaan walaupun menghadapi banyak jua cabaran. Betul sekali. Jadi biasanya kan kalau dalam dunia perniagaan ataupun kepada ketani-ketani yang baru memulakan, ketani-ketani ini maksudnya baru memulakan perniagaan ataupun usaha kecil-kecilan, kebanyakannya ada rata-rata memberi komen, katanya kadang-kadang mengalami ataupun berhadapan dengan kegagalan. Tapi memang perkara tersebut gagal bukan bererti ketani harus menyerah kalah. Bangun, rebah, bangun lagi dan cuba dan terus cuba sampai berjaya. Betul. Inilah yang akan kita bawakan dan akan kita tanya menerusi segmen keusahawanan kita. Jadi Tuan, mungkin Tuan boleh menerangkan apa sebenarnya ni makna boza ni. Jadi silakan. Boza adalah singkatan nama daripada ke arwah ibu bapa saya. Bo dari nama Burhanuddin, ayah saya sendiri, dan Zainab Zah. So jadinya digabungkan jadi Boza. Itu gabungan nama keluarga lah. Orang tua Jadi kita ni sudah tahu dari mana asalnya nama ataupun timbulnya idea nama Boza. Dan kita ingin mengetahui pula Tuan, mungkin dapat dikongsikan apa jenis perniagaan Boza ini. Boza ada banyak jenis perniagaan. Yang pertama sekali adalah Boza Remittance, iaitu kiriman wang belasan. Yang kedua adalah Boza Tekstil Berhad, dan Boza Co adalah perniagaan kiriman menjurus kepada sistem keselamatan, penjualan CCTV dan sebagainya lah. Dan juga Kopitiam Keginap baru saja ditubuhkan baru sebulan di Container Park di Darussalam Enterprise, menjual makanan lah. Jadi memang banyak cabangnya lah dalam perniagaan ini, terutama sekali perniagaan Boza. Tapi kita akan menjurus kepada apa ni yang akan kita bawakan. Dan tapi sebelum itu kita juga ingin mengetahui Boza Remittance ini sejak bila ianya mula beroperasi? Boza Remittance sudah beroperasi sejak tahun 1999 lagi. Sudah 20 lebih tahun sudah sebenarnya. Kami dulu beroperasi di di Bandar Sebergawan di pusat komersial. Sekarang sudah berpindah di Wisma di Bandar Sebergawan di Pasir.
Jadi sudah 20 lebih tahun itu bukan jangka masa yang pendek ya. Memang banyak cabaran, banyak yang dilalui ya. Dan Boza Remittance ini ia pengantaran wang. Jadi kita ingin mengetahui pengiriman wang ke mana saja ni? Pengiriman wang yang kami buat masa ini adalah mengirimkan ke lebih 200 buah negara di seluruh dunia, dan sekarang sudah mempunyai rangkaian sebanyak 200,000 lokasi di seluruh dunia. So yang banyak orang mengirim masa ini adalah di Indonesia, Philippines, Malaysia dan juga Bangladesh, India, Pakistan, macam itulah. So itu yang kebanyakan orang kirimlah di sini, di Boza Remittance. Ya, itu merupakan satu kemudahan ya bagi warga asing yang ada di negara kita untuk pengiriman wang. Jadi di sini Tuan, berapa lama sampai wang yang dikirimkan? Pengiriman wang ini tergantung kepada negara yang dikirimkan sebenarnya. Macam Indonesia, boleh sampai, wang kiriman itu boleh sampai ke akaun masing-masing dalam masa 1 minit pun boleh masuk. Satu klik saja. Satu klik saja masuk, dia sudah ke dalam akaun. Kalau yang lain, kadang-kadang mengambil masa sehari ataupun ke 3 hari lah macam itu. Terutamanya untuk negara-negara India, Bangladesh dan Pakistan, itu mengambil masa 3 hari lah untuk masuk ke dalam akaun diorang. Tapi kalau diorang mengirim menggunakan PIN number, diorang boleh mengambil instantly. Macam awal ini kirim, awal ini pun boleh ambil. Baik, itu dia ya. Kalau Indonesia tadi boleh dalam masa seminit, begitu cepat. Betul. Ya. Jadi itulah bila kita memanfaatkan waktu, orang memanfaatkan kemajuan sebetulnya. Jadi dapat menghemat waktu sebetulnya ya. Baik, kita ingin mengetahui pula, mungkin dapat dikongsikan di mana lokasinya. Itu dia untuk penonton kita. Kami punya lokasi senang saja. HSBC lama, building HSBC yang lama, di belakang itu saja. Di bandar, kawasan Wisma bandar? Setia. HSBC. Di Bandar Seri Begawan. Bandar Seri Begawan, ya. Di unit G1, bangunan Wisma Setia, Jalan Pemanca, Bandar Seri Begawan. Iya. Ada bangunan merah sana. Jadi bayangkan ya, kalau 20 lebih tahun itu, kalau mereka yang sudah mengetahui sudah menjadi satu kebiasaan. Kadang-kadang orang-orang Ketani bilang tu di mana tempatnya, tapi kalau warga asing memang tidak asing lagi tu sebab apa? Mereka memang setiap masa ataupun mungkin setiap bulan membuat pengantaran ataupun pengiriman wang ya. Jadi bila kita ni bercakap mengenai dengan pengiriman wang ini, apakah antara prosedurnya yang perlu ada? Prosedur untuk pengiriman wang masa ini kami terikat dengan kawalan Central Bank Brunei Darussalam, BDCB. So kami ada polisi yang kami mesti patuhi. So setiap pengiriman wang itu mesti kami minta IC-nya, kad pengenalan ataupun pasport. Itu yang utama. So kami cek, kami verify kalau orang itu yang sendiri mengirim ataupun dia menggunakan pasport orang lain atau IC orang lain. Kalau ia menggunakan pasport orang lain, boleh diterima. Kalau ia menggunakan IC atau pasportnya sendiri, boleh diterima. Tapi dengan syarat kami mesti tanya lagi dari mana sumber wang itu. Dari mana sumber wangnya dan untuk apa pengiriman wang itu. Pasal masa ni banyak sindiket-sindiket yang kita ni maulah terjadi. So kita ni mesti berhati-hati dalam membuat transaksi ini. Pasal kami ini adalah satu financial institution. So kami mesti mengambil kira prosedur yang ditetapkan dan polisi di negara kita ni dan juga di polisi di luar negara juga. Mesti dipatuhi. Iya. Baik, Pasal itu baru kami
Silakan. Lepas menerima duitnya baru kami minta di mana ia akan mengirim duit, minta ia punya detail penerimanya ataupun mesti diminta baru dapat kami proceed. Macam itulah prosedurnya. Ya, baik. Itu kami panggil KYC. Know your customer. Okey. Baik. Tuan ya, memandangkan keadaan petani, mungkin masih ada di antara masyarakat petani yang masih lagi khawatir dengan keadaan petani masa ni kan, dengan COVID-19 ini. Mungkin ada cara ataupun alternatif lain untuk selain daripada ke kaunter, mungkin ada cara lain yang disediakan oleh pihak tuan sendiri, daripada Bauza sendiri. Macam mana? Semasa pandemik yang lalu, kami selain membukakan di kaunter, membenarkan orang walk-in untuk ke kaunter, kami juga ada membukakan pengiriman wang secara online melalui WhatsApp. Okay, kami menerima pengiriman duit itu. Kami sama je prosedurnya meminta IC, tapi haruslah di-verify dulu. Customer mesti memegang IC-nya sendiri dan bergambar, baru kami dapat proceed diorang punya transaction. Selain itu kami juga ada pick up collectors yang keluar ke ke tempat office ataupun rumah, kan tempat orang mengirim itulah. Ya, tempat di mana tempat-tempatnya lah ya. Tiga cara. Ya. Ya. Jadi di sini oleh kerana kita tahu Bauza Remittance ni sudah lama dalam bidang perniagaan ini, mungkin ada cabaran yang dihadapi dan bagaimana sebenarnya untuk menyelesaikan cabaran berkenaan? Cabarannya yang selalu saya hadapi adalah untuk meraih kepercayaan pelanggan. Kita ni mesti tunjukkan kekuatan kita ni dan berikan sehabis baik untuk mereka lah. Biasanya kami akan mengambil untung yang banyak dan cuma ingin mengambil hati diorang dulu. Pelanggan ni mesti diambil hatinya baru diorang percaya lah kita ni. And then sudah tu yang kedua, masa ni saya rasa sukar untuk mendapatkan pekerja tempatan. Okay, pekerja tempatan ni payah kita ni kan berlurih. Saya suka mengambil pekerja tempatan ni kerana saya mahu dah mau berbelanja untuk mengambil pekerja luar. Pasalnya untuk mendatangkan pekerja dan menjaga diorang itu mahal lagi kan. So untuk mengambil pekerja tempatan lebih hematlah bagi saya. And then tentunya saya juga ingin melihat orang kita ni berjaya dalam kerjaya ni secara profesional lah. Itulah cabaran-cabaran. Itu cabaran yang dihadapi. Dan kalau macam sekiranya timbullah macam isu-isu, macam biasalah, orang ada pasang surutnya, biasa dalam perniagaan kan, ada jatuh bangunnya. Kalau timbul beberapa perkara yang isu-isu yang berbangkit, macam mana tu cara untuk menangani? Kalau isu-isu yang berbangkit, mesti kami berbincang sesama tim masing-masing. Saya ada management tim saya sendiri yang mempunyai lebih kurang 20 lebih tahun pengalaman dalam bidang ini. Kami akan sit together, kami akan membincangkan apa yang patut kami buat untuk menangani isu-isu yang sukar untuk kami atasi ini. So kami akan berbincang dari sana dan come up with solution macam itu biasanya. Jadi Tuan mungkin ada saranan dan juga nasihat khususnya kepada belia remaja kita hari ini, usahawan yang baru saja berkecimpung. Apakah antara nasihat Tuan sendiri kepada mereka? Kita ni mesti mencari minat kita ni sendiri sebenarnya. Apa minat kita ni untuk dalam menceburi bidang perniagaan ini. Selain itu, kalau minat dalam masakan sekiranya, pelajari apa jenis perniagaan yang boleh kita ni buat dalam bidang masakan macam itu. And then
jangan samakan perniagaan itu dengan orang lain lah. Macam itu. Sekali cari kursus-kursus yang bersesuaian untuk mula berniaga. Harus disediakan plan strategi untuk jangka masa pendek dan juga masa panjang. Ikuti kursus-kursus. Masa ni kan di Darussalam Enterprise ada memberikan kursus-kursus pendek. Betul. Yang boleh kita ni ikuti. So kita ni boleh join courses satu untuk membagi confidence sedikit lah rakyatnya. So cari kursus yang bersesuaian untuk berniaga, harus sediakan plan strategi untuk jangka masa pendek dan juga masa panjang. Mulakan selangkah demi selangkah, step by step dulu. And then buat dengan kenapa kita ni dulu. Buat dengan kenapa kita ni dulu. Mesti cuba elakkan membuat andaian. Macam jangan terlalu membuat andaian ini akan berjaya. Buat dulu. Kita ni mesti cuba dulu baru boleh kita ni tahu yang itu berkesan atau tidak. So kalau perniagaan ni biasanya ia banyaknya trial and error. Betul. Cuba dan juga mencuba lagi berulang-ulang. So kalau satu strategi yang berkesan, tani cari lagi kenapa yang dah berjaya tu dan tukar strategi sampai berjaya. Tani mesti selalu cek dan perbaiki, jangan terlalu memaksa untuk mengambil untung saja. Buat secara konsisten dan berikan masa yang sesuai untuk melihat hasilnya. Jangan mudah mengeluh ataupun putus asa. Sudah nampak berjaya sedikit, tambah lagi strategi apa yang patut dibuat. InsyaAllah berjaya. Macam kami dulu di Boza Remittance, kami mulakan dengan pengiriman wang ke Indonesia dulu. Lepas itu sudah berjaya, kami tambah lagi beberapa buah negara lagi, sedikit-sedikit macam itu. Sampai hari ini kami ada 200 lebih buah negara. Wah, itu dia. Antara yang Tuan kongsikan ya, dan juga nasihat kepada para usahawan, para usaha yang baru saja berjendak dalam bidang perniagaan. Jadi ribuan terima kasih kepada Tuan Khairul dengan pengongsian yang telah pun dibawakan dalam segmen kita pada hari ini, itu segmen keusahawanan, inspirasi keusahawanan. Jadi sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.